murid-murid, saya Cikgu Arnida, guru biologi anda untuk hari ini. Hari ini, kita akan mempelajari teknik menjawab soalan biologi kertas 2. Sebagai permulaan, cikgu akan menerangkan maklumat penting yang perlu untuk semua calon SPM yang akan menduduki kertas biologi. Kertas 2 biologi SPM terdiri daripada 2 bahagian. Jumlah markah bagi bahagian A ialah 60 markah, manakala bahagian B 40 markah. Jawab semua soalan di bahagian A. Jawab 2 soalan dari bahagian B. Markah yang diperuntukkan ditunjukkan pada akhir setiap soalan. Jumlah fakta yang ditulis oleh calon mestilah sama atau lebih daripada jumlah markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan. Calon dibenarkan menjawab dalam bentuk poin, tetapi ayat yang dibina mestilah lengkap. Ejaan dan terminologi mestilah tepat. Kesilapan ejaan dan terminologi boleh mengakibatkan calon kehilangan markah. Dalam sesi teknik menjawab soalan biologi kertas 2 pada hari ini, cikgu akan menerangkan teknik menjawab berdasarkan kata tugas. Untuk kata tugas pertama, iaitu namakan, nyatakan, labelkan, cadangkan, ramalkan atau berikan, murid hanya perlu memberikan jawapan pendek tetapi tepat. Sekarang, kita lihat contoh soalan yang menggunakan kata tugas namakan. Rajah 1.1 menunjukkan struktur membran plasma. Namakan P dan Q. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu memerhatikan rajah dengan teliti. P ialah protein pembawa, manakala Q ialah kolesterol. Soalan berikut pula menggunakan kata tugas nyatakan. Rajah 4.1 menunjukkan 2 organisma. Berdasarkan rajah 4.1, nyatakan jenis pembiakan bagi setiap organisma. Kata kunci bagi soalan ini ialah jenis pembiakan. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid juga perlu memerhatikan rajah dengan teliti. Bagi organisma A, jawapannya ialah pembiakan aseks. Manakala organisma B ialah pembiakan seks. Seterusnya, kita lihat pula kata tugas yang kedua, iaitu terangkan. Bagi kata tugas ini, murid-murid perlu menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu situasi berlaku. Murid juga perlu memberikan sebab dan akibat serta punca bagi situasi tersebut. Sekarang kita lihat contoh soalan yang menggunakan kata tugas terangkan. Soalannya berbunyi begini. Rajah 6.1 menunjukkan struktur respirasi manusia. Terangkan bagaimana struktur dalam rajah 6.1 diadaptasikan untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Murid diminta untuk menggariskan kata kunci soalan sebagaimana yang ditunjukkan pada slide. Kata kunci bagi soalan ini ialah adaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Teknik menjawab soalan ini ialah murid perlu mengenal pasti adaptasi alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Seterusnya, murid perlu menerangkan setiap adaptasi yang dinyatakan. Adaptasi pertama ialah alveolus mempunyai bilangan yang banyak. Penerangan berkaitan pula ialah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan. Adaptasi kedua, dinding alveolus adalah setebal satu sel. Penerangannya ialah untuk meningkatkan resapan gas respirasi. Adaptasi ketiga, alveolus mempunyai permukaan respirasi yang lembab. Penerangannya ialah untuk memudahkan gas untuk melarut. Adaptasi keempat, alveolus mempunyai jaringan kapilari darah. Penerangannya ialah untuk menambahkan kecekapan pengangkutan gas respirasi. Murid-murid diingatkan
untuk menulis setiap ayat lengkap bagi mengelakkan kehilangan markah. Secara keseluruhannya, jawapan bagi soalan ini adalah seperti berikut. Alveolus mempunyai bilangan yang banyak. Ini dapat meningkatkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas. Dinding alveolus adalah setebal satu sel. Ini membantu meningkatkan resapan gas respirasi. Alveolus mempunyai permukaan respirasi yang lembap. Ini dapat memudahkan gas untuk melarut. Alveolus mempunyai jaringan kapilari darah. Ini dapat menambahkan kecekapan pengangkutan gas respirasi. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula kata tugas yang ketiga, iaitu huraikan dan bincangkan. Bagi kata tugas jenis ini, murid-murid diminta untuk memberikan perincian bagi proses, mekanisme dan tugasan, serta memperihalkan sesuatu dengan panjang lebar dan lebih terperinci. Sekarang, kita lihat soalan yang menggunakan kata tugas huraikan. Graf pada rajah 5.2 menunjukkan interaksi mangsa-pemangsa. Huraikan interaksi di antara mangsa dan pemangsa tersebut. Kata kunci bagi soalan ini ialah interaksi di antara mangsa dan pemangsa. Sila perhatikan rajah 5.2 dengan teliti. Jawapan bagi soalan ini boleh diperolehi daripada rajah 5.2. Langkah pertama, murid-murid perlu mengenal pasti mangsa dan pemangsa. Berdasarkan rajah 5.2, Arnab adalah mangsa, manakala Musang adalah pemangsa. Pada graf tersebut, kita juga dapat lihat apabila populasi mangsa meningkat, populasi pemangsa juga meningkat. Apabila populasi mangsa menurun, populasi pemangsa juga menurun. Seterusnya, pada graf juga kita dapat perhatikan apabila populasi pemangsa meningkat, populasi mangsa menurun. Mudah bukan? Daripada rajah yang diberikan, murid-murid boleh mendapatkan 3 markah dengan mudah. Murid-murid sekalian, sekarang kita susun semula jawapan yang kita perolehi dalam rajah 5.2 tadi. Murid-murid digalakkan untuk memberikan huraian dengan lebih terperinci. Arnab adalah mangsa dan Musang adalah pemangsa. Apabila populasi mangsa meningkat, populasi pemangsa juga meningkat. Ini kerana pemangsa mempunyai lebih banyak makanan. Apabila populasi pemangsa bertambah, populasi mangsa akan berkurang. Ini kerana lebih banyak makanan dimakan oleh pemangsa. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan dinamik dicapai. Seterusnya, kita lihat pula soalan yang menggunakan kata tugas bincangkan. Soalan berbunyi begini. Rajah 9.2 menunjukkan dua teknologi moden yang membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Bincangkan bagaimana teknologi moden dalam rajah 9.2 berperanan dalam membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Soalan ini menggunakan dua konsep teknologi yang berbeza, iaitu penggunaan panel solar dan kereta api elektrik. Murid-murid dinasihatkan mengasingkan jawapan bagi kedua-dua konsep. Kata kunci bagi soalan ini ialah bagaimana teknologi moden dalam rajah 9.2 berperanan dalam membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem. Apa yang murid-murid dapat perhatikan daripada gambar rajah ini? Ini adalah panel solar yang dipasang pada bumbung sebuah rumah. Berdasarkan pengetahuan biologi murid-murid, agaknya bagaimana panel solar berperanan dalam membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem? Seperti yang kita ketahui, panel solar dapat menyerap cahaya matahari. Kemudian, tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik.
Tenaga yang dihasilkan merupakan tenaga yang boleh diperbaharui, di mana ia boleh menjimatkan elektrik. Penggunaan panel solar dapat mengurangkan pembinaan stesen janakuasa elektrik yang baru. Oleh itu, penyahutanan dapat dielakkan. Kepupusan flora dan fauna juga dapat dielakkan. Kesannya, kawasan tadahan hujan dapat dikekalkan dan tanah runtuh dapat dielakkan. Sekarang, kita susun semula jawapan bagi soalan ini. Murid-murid bolehlah menjawab soalan ini dengan lebih terperinci. Panel solar menyerap tenaga cahaya matahari. Tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga solar ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Ia dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dari loji janakuasa. Akibatnya, kurang stesen janakuasa elektrik dibina. Ini dapat mengelakkan penyahutanan. Oleh itu, kepupusan flora dan fauna dapat dielakkan. Rantai makanan dapat dikekalkan, kawasan tadahan hujan dapat dikekalkan, dan tanah runtuh serta banjir kilat dapat dielakkan. Apa yang dapat anda perhatikan daripada gambar rajah ini? Ini ialah sebuah keretapi elektrik. Pada pandangan murid-murid, bagaimanakah keretapi elektrik berperanan dalam membantu mengekalkan keseimbangan ekosistem? Ya, penggunaan tenaga elektrik sebagai sumber tenaga bagi keretapi elektrik dapat meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Ia tidak menggunakan bahan api fosil. Oleh itu, bahan api fosil dapat dikekalkan. Oleh sebab keretapi elektrik tidak menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar, kurang gas karbon dioksida dibebaskan. Akibatnya, kesan rumah hijau dan pemanasan global dapat dielakkan. Perubahan iklim juga dapat dielakkan. Sekarang, kita susun semula jawapan bagi soalan ini. Murid-murid digalakkan menjawab soalan ini dengan lebih terperinci. Keretapi elektrik menggunakan tenaga elektrik sebagai sumber tenaga. Ia dapat meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Keretapi elektrik tidak menggunakan bahan api fosil. Bahan api fosil ialah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Oleh itu, sumber bahan api fosil dapat dikekalkan. Selain itu, pembebasan karbon dioksida ke atmosfera dapat dikurangkan. Akibatnya, kesan rumah hijau atau pemanasan global dapat dielakkan. Perubahan iklim juga dapat dielakkan. Pencemaran udara dapat dielakkan. Baiklah murid-murid sekalian, dengan berakhirnya soalan tadi, maka tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton dan cikgu berharap ianya dapat membantu murid-murid menjawab soalan peperiksaan nanti.